Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi PDPR kita. Nampak gayanya. Dah nampak ada sinar-sinar nak buka sekolah tu. Okey, tak apa. Bertahan sikit lagi. Okey, kita sambung pada tambah masa. Kali ini kita akan menggunakan unit abad dan juga tahun. Okey. Abad dan tahun. Kita perkara pertama kita kena tahu dulu satu abad bersama dengan berapa tahun. Okey, satu abad adalah bersama dengan, kita tulis sikitlah. Satu abad sama dengan 100 tahun. Okey, jadi abad nak tukar kepada tahun, kita mesti darab 100. Sebab apa? Sebab satu abad 100 tahun. Okey, itu basic je, asas. Okey, jom kita tengok terus kepada soalan yang pertama. 4/5 abad tambah 3/10 abad. Okey, melibatkan pecahan. Jadi cikgu rasa kamu dah tak ada masalah. Melibatkan pecahan. Yang pertama kali pertama-tamanya, pentingnya, macam mana kita nak selesaikan penambahan pecahan adalah penyebutnya mesti sama, iaitu nilai nombor di bawahnya mesti sama. Tapi sekarang tak sama, 5 dengan 10. Tetapi kita tahu 5 kita boleh jadikan dia dengan 10 dengan darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas automatik darab 2. Okey, jadi pada 28. 5 darab 2, 10. Okey, tambah 3/10 abad. Bila dah sama bawah, terus kita boleh selesaikan macam biasa. Tambah yang atas sahaja. 8 tambah 3, 11. 11/10 abad. Dah siap? Belum. Inilah 11/10 abad ini pecahan apa? Pecahan tak wajar. Jadi kita boleh biarkan jawapannya begitu saja. Kita tukarkan dia jadi nombor bercampur. Jadi pecahan tak wajar. Nak tukar pun nombor bercampur lah. Nombor atas bahagikan dengan nombor bawah. Selesaikan. Okey, ambil pun nombor atas. Okey, salin balik. 1. Ikut balik yang nak pernah kamu buat tadi. Jumpa 1 dulu. Jumpa dengan 10. Unit jangan lupa. Barulah siap. Okey, tengok. Jawapan nak dalam abad, kita dapat pun dalam abad. Jadi kita dapat jawapan dia. Selesai. Okey. Boleh. Tengok contoh yang kedua pula. 2 7/10 abad tambah 60 tahun. Okey, soalan macam ni kita kena tengok dulu. Soalan tu dia nak jawapan akhir dalam unit apa? Kalau soalan pertama tadi nak jawapan akhir dalam unit abad. Yang kedua ni unit akhir dia nak dalam tahun. Jadi kita kena tahulah tukar. Contohnya macam ni. Nombor 2 ni soalan dia bagi dalam 2/70 abad tambah 60 tahun. Abad dia bagi, tahun dia bagi. Tapi kita nak tahun. Jadi kita kena tukarlah yang abad ini. Ini adalah nombor bercampur. Ingat balik konsep dia adalah 2/70 abad ni maksudnya adalah 2 abad tambah 7/10 abad. Jadi 2 abad ni kita tukarkan kepada tahun. Tengok balik macam mana darab dengan 100. Jadi kita tahu 2 darab 100 adalah 200. 200 tahun. Tambah 7/10. Macam mana nak tukar darab dengan 100? Okey, cikgu bawa ke tepi ni lah. Okey. 7/10 darabkan dengan 100. Ada sifar? Senang. Potong 1, 1. Ada lagi. Jadi sini kita tinggal nak darab je. 7 darab 10, 70. Dapat di sini adalah 70 tahun. Jadi 200 tambah 70 adalah 270 tahun. Dah dapat untuk yang ini. Jadi selebihnya kita tambahlah dengan tahun yang dia bagi dah ni. Jadi 270 tahun tambah 60 tahun. Sifar 7 tambah 6, 13, 1, 330 tahun. Dah selesai pun. Senang saja. Tengok soalan dia nak jawapan dalam apa. Jadi yang dah memang dah tahun ni jangan kacau. Simpan dulu. Kita tukar yang abad sahaja. Okey? Boleh? Kat sini. Ini penting. Ini kena tahu dulu ni. Apa yang dimasukkan dengan nombor bercampur. Barulah kita boleh selesaikan. Okey, jom tengok contoh seterusnya. Banyak contoh ni. Panjang sikit topik kali ni.
Okey, 8 1/2 abad tambah 1 abad 35 tahun. Dia nak jawapan dalam abad dan juga tahun. Nampak? Dia nak abad dalam tahun. Okey, yang kedua ni dah ada abad dengan tahun. Jadi jangan kacau dia. Kita kacau yang ini saja sebab kat sini dia ada abad je, dia tak ada tahun. Jadi di sini macam sama tadi, dia masukkan adalah 8 1/2 abad ni adalah 8 abad 1/2 abad. Oops, lupa operasi tambah di sini. Okey. Jadi kita nak abad dengan tahun kan. Jadi abad yang di depan ni kita jangan kacau lah sebab dia nak abad dengan tahun. Jadi kita kacau yang 1/2 abad ni je. Okey, 1/2 abad, ingat nak tukar kepada tahun, darab dengan 100. Okey, 1 darab 100, 100. 100 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 50 tahun. Okey, jadi 8 1/2 abad ni sebenarnya adalah 8 abad 50 tahun. Kita dah dapat dah unit kehendak soalan tu. Abad dan juga tahun. Jadi tinggal lagi kita nak selesaikan je. 8 abad 50 tahun tambah dengan yang kita simpan tadi, kita ambil balik 1 abad 35 tahun. Okey. 5 8 9 dapat dah 9 abad 85 tahun. Selesai, settle. Okey. Jom contoh yang seterusnya lagi. Baru 4 ada 10 contoh ni. Okey. Okey, 7.9 abad tambah 6 abad 42 tahun. Sekali lagi jawapan dia nak dalam abad dan juga tahun. Abad dan juga tahun. Okey, jadi kita tengok kat sini dah ada abad dan tahun, jadi jangan kacau dia. Kita kacau yang ini saja. 7.9 abad. Okey, yang di sini pun dia masukkan sebenarnya adalah 7 abad tambah 0.9 abad. Okey, ni cara yang pertama. Macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan yang abad ni? Kita nak tukarkan dia menjadi abad dan juga tahun. Okey, cara pertama yang kita pecahkan dia macam ni. 0.9. Okey, jam di sini dah ada abad, jadi kita tak perlu kacau dia. 0.9 ini saja kita kena jadikan dia kepada tahun. Sama je, abad kepada tahun dah darab dengan 100. Jadi tak payah susah-susah buat bentuk lazim. Bila darabkan dengan 100, ingat konsep badar. Ingat balik. Badar ni kita guna bila kita nak gerakkan titik. Darab, gerak ke kanan. Jadi kita nak gerakkan titik ni ke kanan. Nak gerak berapa kali? Tengok, darab dengan 100. 100 ada berapa sifar? 1, 2. Jadi gerak 2 kali. 1, 2. Yang di kosong, yang ada tempat kosong ni, kita letakkan sifar. Jadi dapatlah 90 tahun. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kita gerakkan titik, maknanya titik ada kat sini. Jadi kalau kamu buat, kalau betul-betul lah gerakkan titik tu, kamu akan dapat 90 sifar. Sebab yang kita gerak tu adalah titik. Tapi kalau perpuluhan dengan sifar, kita tak perlu tulis pun tak apa. Tapi kalau nak tulis juga pun tak ada masalah. Tapi mudahnya, comelnya, tak tulislah. Dapat 90 tahun. Jadi kita dah dapat sini 7.9 abad ni sebenarnya adalah 7 abad 90 tahun. Dah kita dah dapat dah abad, kita dah dapat tahun. Okey, itu baru cara pertama. Cara kedua dia adalah 79 tu kan, abad kepada tahun kan, darab terus dengan 100. Darab dengan 100. Ingat balik konsep badar dia, gerak 2 kali. Jadi kita gerak 1. Tak nampak kan kat sini, kita cikgu salin balik. 1, 2. Jadi titik kat sini. Ada tempat kosong ni, tambahkan sifar. Kalau ikutkan belakang ni kena tambah sifar. Mu akan dapat 790 tahun. Tetapi kita kena ingat dia nak dalam abad dan juga tahun. Di sini kamu boleh tukarkan dulu ini kepada abad dengan tahun. Macam mana? Kita boleh bahagikan dengan 100. Bahagi 100.
Okey, jadi 700 sifar 90. Okey, di atas ni adalah abad. Baki dia adalah tahun. Sama sahaja dengan cara yang pertama tadi. Ataupun kamu nak terus tambah. Okey, kita tengok pula. Kita dah dapat ni, kita nak tambahkan. Okey, cikgu ambil ni dulu. Okey, 6 abad 42 tahun. Okey, 6 abad 42 tahun tambah dengan 7 abad 90 tahun. Okey, tambahkan. Okey, 2, 9 tambah 4, 13. Kekalkan di tahun, jangan masuk abad lagi. Kita selesaikan rumah demi rumah. Unit demi unit, 13. Okey, di sini baru kita tengok. 132 tahun ni dah lebih pada 100. Tak boleh lebih pada 100. Sebab apa? Satu abad bersama dengan 100 tahun. Had dia, limit dia sampai 100 tahun saja. Jadi kita kena tolak 100 dan tambahkan 1 di sini. Kita ambil 100 tahun pada abad, kita tukarkan, kita ambil 100 tahun, kita pindahkan, kita tukarkan dia menjadi abad. Jadi di sini kita akan dapat 14 abad 32 tahun. Okey. Okey, dapat kira ni siap lah. Okey. Ataupun di sini yang kita dapat 790 tahun tadi ni, kita boleh tambah terus. 6 abad 42 tahun tambah 790 tahun. Okey. 2, 13, 21, 8. Ni tak ada, salin balik. Okey, 832 tahun. Okey, dah lebih banyak dah daripada 100 tahun ni. Jadi kita kena tolak terus. Okey, di sini cikgu terus boleh nampak dia kalau ratus dia tak boleh lebih pada 100 kan. Jadi kalau nak tolak 100 tambah 1, tolak 100 tambah 1 panjang. Jadi kita boleh tolak terus 800. Di sini kita tambah dengan 8. Okey, 32, 14. Dapat jawapan yang sama juga. Jawapan yang sama. Cara yang berbeza. Ini pun sama. Ini cara pertama. Cara kedua. Pulang pada kamu nak selesaikan macam mana. Okey. Jadi di sini yang pentingnya di sini adalah ni kritikal dia. Tolak. Di sini perlu lebih sikitlah fikir. Nak tolak 100 pun boleh juga sampailah dapat yang tak boleh dah tolak 100. Tapi kalau kamu dah cekap, kamu dah mahir, kamu tahu satu abad 100 tahun, sini 832 maknanya ada 800 yang perlu ditolak. Jadi kalau tolak 800, kena hati-hati dekat sini. Tolak 800, jangan pula kamu tambah 1 saja. Ingat 800 tahun yang kamu tolak tu tukarkan kepada abad. Jadi kamu akan dapat 8 abad. Okey. Boleh? Okey. Kita sambung lagi dengan contoh yang seterusnya. Ada lagi 2 lagi contoh. 2 lagi contoh. Sifar 82 abad tambah 450 tahun. Dia nak dalam abad dan tahun juga. Okey, tetapi di sini dia tak ada. Dia tak bagi pun abad dan tahun. Dia bagi abad tambah dengan tahun. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita kena tukar dua-dualah sama ada jadi abad dan tahun. Okey, jadi kita tak boleh tambah terus macam ni. Kita kena tukarkan dulu perpuluhan ni kepada tahun. Okey, jadi sifar perpuluhan 82 abad. Okey, nak tukar kepada tahun, darab 100, gerak ke kanan 2 kali. 1, 2. Jadi kita akan dapat terus jawapan 82 perpuluhan sifar ataupun 82 sahaja tahun. Okey. Sekarang ni dah dapat tahun sama dengan tahun. Okey, kita tambah dulu. Barulah kita selesaikan macam mana nak dapatkan abad dan tahun tu. Okey, nak mudah yang cikgu nampak, kita selesaikan dulu. Okey, jadi 450 tahun tambah 82.
Okey, 532 tahun. Kita tak boleh bagi jawapan 532 tahun sebab jawapan nak dalam abad dan juga tahun. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita kena bahagi dengan 100. 532 bahagi 100. Okey, jadi kita dapat sini 5. Okey, ada baki yang di atas ni adalah abad, bakinya adalah tahun. Dah, baru kita boleh jawab soalan. 5 abad 32 tahun. Okey, selesai. Okey, contoh yang terakhir kamu. Okey, contoh yang terakhir. 5/3/4 abad tambah 1/3 abad. Dia nak jawapan dalam tahun. Okey. Soalan ni dia bagi soalan dalam abad. Tapi nak jawapan dalam tahun. Aduh. Tapi tak ada masalah. Kita boleh selesaikan. Tak ada hal lah. Okey, kita tukar satu-satu. 5/3/4 abad ni. Okey. Kita tahu 5 abad tambah 3/4 abad. Habis kita nak tahun kan? Jadi kita tukar dua-dua. 5 abad, 1 abad, 1 tahun. 5 abad adalah 500 tahun. Tambah dengan 3/4 abad ini adalah 3/4 darab dengan 100. Okey, selesaikan. Darab. Okey, dapat jawapan bahagikan dengan 4. Jadi 3 darab 100, 300 bahagikan dengan 4. Okey, bagikan dengan 4, tak ada masalah. Okey, dapat 75 tahun. Tambah 75 tahun. Okey, jadi di sini kita dapat 575 tahun. Okey, yang ini baru yang ni, yang pertama. Yang kedua ni 1/3 abad. Okey, nak tukar kepada tahun. Jadi, abad kepada tahun darab dengan 100. Ada melibatkan perpuluhan, kita terus boleh gerakkan titik. Darab gerak ke kanan, gerak berapa kali? 2 kali sebab 100 kita anggap sebagai dua sifar. 1, 2. Okey, kita akan dapat 130 tahun. Okey, dah dapat 22 tahun. Barulah kita boleh tambah macam biasa. Okey. Tambah je macam biasa. 5, 7 tambah 3, 10, 1, 5, 6, 705 tahun dah menjawab soalan. Okey, jadi sangat kritikal. Soalan-soalan melibatkan unit ni adalah yang pertamanya kamu kena tahu dahulu pertukaran unit, perkaitan antara unit itu berapa, satu abad berapa tahun. Lepas tu yang kedua kamu kena tahu cara nak tukar abad kepada tahun macam mana, tahun kepada abad macam mana. Okey, kalau macam ni abad kepada tahun darab 100, tahun kepada abad bahagi 100. Macam mana kita nak tukarkan pecahan, ya, pecahan kepada nombor bulat, perpuluhan nak tukar kepada nombor bulat macam mana. Itu sangat-sangat penting lah. Tapi tak apa, pelan-pelan tengok balik, insya-Allah boleh buat. Okey, jadi setakat ini sahaja penerangan cikgu. Jadi cikgu harap kamu semua jelas. Ada soalan boleh terus bertanya. Buat latihan, hafal sifir, hafal perkaitan unit, cara tukar unit, semua itu sangat-sangat penting lah. Okey, jadi kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.